kalaulah betul lah andaian saya ini, then pihak JKM telah menipu dan mengelirukan mahkamah untuk mendapatkan lagi tempoh lanjutan tahanan. Apa nak jadi dengan negara kita ni? Boleh tak boleh? Orang tu dah kena tahan, salah tahan pula tu. Dan untuk cover up salah tahan itu, dipaksa tanda tangan borang ni, dan dipaksa pula tak dibagi tahu apa borang ni pasal apa nak kena sign. Tapi dia beritahu kalau nak keluar daripada tahanan, kalau nak tuntut anak, sign borang ni. Dipilih pula kesalahan-kesalahan tu. Ada kesalahan, tick the box. So kesalahan yang dipaksa tanda ni, sebelum tu atas pangkah. Pangkah. Sebab apa? Sebab mungkin berat sikit lah. Okay, kesalahan yang mula-mula tanda tapi tak jadi tanda. Ibu bapa atau penjaga kanak-kanak itu tidak layak atau telah abai atau tidak upaya untuk menjalankan pengawasan dan pengawalan yang sepatutnya ke atas kanak-kanak itu, dan kanak-kanak itu mula terlibat dalam pergaulan yang tidak sihat. Nampak tak? Nampak tak apa yang JKM buat? Mak ayah dalam tahanan, you dah salah tangkap, dan kemudian you nak cover up, bagi tahu pada ibu bapa nak lepas tahanan kena sign, nak tuntut anak-anak kena sign. Dah lah dia orang tak diwakili peguam. Adalah satu kenyataan yang tidak bertanggungjawab, tidak bertabayun, tidak menyiasat latar belakang sumber, mengelirukan dan amat dikesalkan. 96 pasangan yang kami semak menyangkal dakwaan Mufti Perlis dan pengarah JAIS ni. Mereka berkahwin berdasarkan pilihan mereka sendiri, malah ada yang berkahwin dengan bukan ahli di ISBH. Mereka berkahwin di hadapan juru nikah yang ditauliahkan di negeri, dan kesemua mereka mempunyai dokumen perkahwinan yang sah. Ini semua ada Semua ada ni. Disebabkan kenyataan yang tidak bertanggungjawab oleh Ketua Polis Negara, pengarah JAIS, Mufti Perlis dan laporan berita yang memetik sumber yang diragui latar belakang dan moral mereka, ada ibu bapa dan anak-anak yang telah ditahan dengan cara yang menyalahi undang-undang dan melampaui skop siasatan polis. Ada ibu bapa dan anak-anak yang ditahan ini telah mengalami penderitaan, trauma, kemurungan dan gangguan psikologi kerana dipaksa melalui kehidupan dalam tahanan polis yang tidak menyelesaikan mereka dan anak-anak mereka selama beberapa hari. Ada anak-anak termasuk yang masih menyusu badan, dirampas daripada ibu bapa mereka untuk diletakkan di bawah jagaan JKM tanpa sebarang alasan yang kukuh. Anak yang baru menyusu, perempuan patut tahu, mak boleh meroyan, anak boleh terseksa ni. Ada ibu yang mengalami trauma dan kemurungan kerana dipaksa berpisah dengan anak-anak mereka yang masih kecil. Ada ibu yang syarat mengandung dipaksa melalui kehidupan dalam tahanan dan anaknya dirampas dan dipisahkan daripadanya selepas dia melahirkan, sedangkan anak itu masih menyusu badan. Ada anak-anak OKU, fizikal, macam puan tadi, umur 18, fizikal, baring, bedridden, ditahan. Dan ada juga seorang tadi, saya tak nampak, yang OKU pendengaran. Dan ada melalui makluman kita ada OKU yang autism. Autism ni ada masalah pelbagai-bagai. Selain masalah tantrum, dia sangat sensitif, sensori dia sensitif. Kadang-kadang makan pun very picky. You bayangkan letak di dalam tahanan JKM, hanya mak bapak dia tahu apa nak bagi makan, kan? So benda-benda macam ni yang berlaku. Dan ada anak-anak yang mempunyai masalah kronik. Ada seorang yang anak dia sakit buah pinggang dan dirampas dan dipisahkan daripada ibu. Ada anak-anak dirampas dan dipisahkan daripada ibu bapa mereka oleh JKM secara salah dan tidak mengikut undang-undang, serta disembunyikan keberadaan mereka daripada ibu bapa mereka. Dan ini secara jelas telah melanggar hak asasi manusia dan artikel 9 dan 18 Konvensyen mengenai hak kanak-kanak CRC Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Ada anak kecil berumur 1 tahun 6 bulan yang sakit dijangkiti kuman, ni baru lagi,
telah dimasukkan ke hospital, dan yang menyedihkan, ibu bapa masih dinafikan hak untuk menjaganya di hospital oleh JKM. Betul tak? Tak boleh jaga malam kan? Tak boleh. Boleh tengok tak? Yang jaga tu semua orang JKM. Dapat tengok tak? Dapat tengok sekejap tu terus. Sekejap. Zalim tak zalim? Bayangkan 1 tahun 6 bulan. Siapa ada anak 1 tahun 6 bulan? Dan kalau tengok gambar dia ada tube Tu yang macam tu. Dalam tu memang tak ada gambar. Tak ada gambar. Saya search gambar tu. Itu. Okeylah. Dia dalam keadaan tidur. Tapi dalam keadaan tidur, ditidurkan. Sebab influenza. Influenza babi. Kehidupan ibu bapa ini disusahkan apabila ada antara mereka yang turut ditahan bersama anak-anak mereka. Apabila Ketua Polis Negara mendakwa ibu bapa tidak menuntut anak-anak yang ditahan kerana takut ditangkap atau kononnya kerana takut penipuan terbongkar, adakah Ketua Polis Negara ini boleh berfikir bagaimanakah ibu bapa ini boleh menuntut anak-anak mereka jika mereka juga ditahan oleh pihak polis? Kehidupan ibu bapa ini disusahkan lagi kerana apabila mereka mahu menuntut anak-anak mereka, mereka telah ditendang ke sana kemari oleh pihak polis dan JKM tanpa memberitahu keberadaan anak-anak mereka. Sampai sekarang tak tahu. Tak tahu. Puan anak yang kena tahan berapa orang? 4. Tahu kat mana? Tak sure kat mana. Tak sure, tak tahu juga. Saya rasa ramai macam tu juga. Semua tak ada. Kehidupan ibu bapa ini disusahkan lagi apabila ada antara mereka yang datang ke balai polis untuk menuntut anak-anak mereka pula ditahan oleh polis. Mana orang nak tuntut? Tuntut, tahan. Tahan pula bukan sekejap. Kehidupan ibu bapa ini terus disusahkan oleh JAIS dan kerajaan apabila meminta mereka membayar jaminan sebanyak RM3,000 sekepala untuk membebaskan anggota keluarga yang ditahan. Di mana ibu bapa hendak mencari wang sebanyak itu untuk menembus anak-anak dan anggota keluarga mereka. Anggota keluarga ni sebenarnya ada juga adik. Adik nak pergi tuntut pun kena tahan. Sebab jika benar dakwaan ramai bahawa GISBH tidak membayar gaji ibu bapa yang terlibat dengan GISBH, katanya kononnya ada perhambaan manusia, tidakkah JAIS dan kerajaan terfikir di mana mereka hendak mencari wang sebanyak itu, lebih-lebih lagi jika mereka mempunyai anak yang ramai? Ini polisi yang tak masuk akal dan tak menggunakan otak. Difahamkan segala penderitaan, trauma, kemurungan dan gangguan psikologi yang ibu bapa dan anak-anak mereka terpaksa lalui adalah diakibatkan oleh dakwaan dan kenyataan yang tidak bertanggungjawab bahawa di rumah amal milik GISBH, anak-anaknya diliwat, diajar dan dipaksa meliwat anak lain. Berlaku penderaan, berlaku perhambaan kanak-kanak, berlaku penipuan kutipan sumbangan, anak-anak bercelaru nasab dan dibinkan dengan Abdullah, perkahwinan ibu bapa tidak mengikut peraturan undang-undang. So asalnya anak-anak ditahan kononnya di rumah amal, kononnya ada 20 rumah amal atas sebab inilah. Sebab apa tadi? Sebab kononnya anak-anak diliwat, diajar dan dipaksa meliwat anak-anak orang lain. Itu antara sebab. Sebab itu mereka gunakan term selamatkan. Berlaku penderaan. Kononnya di rumah amal ni berlaku penderaan. Kalau 20 tu 20-20 lah. Berlaku penderaan kononnya lah. Berlaku perhambaan kanak-kanak. Kononnya jugalah. Kalau anak 1 tahun 2 tahun perhambaan apa tak? Betul tak? Pelik juga dia orang kan. Berlaku penipuan kutipan sumbangan. Okeylah, rumah amal yang mana? Takkan semua tak? Anak-anak bercelaru nasab dan dibinkan dengan Abdullah. Siapa? Perkahwinan ibu bapa tidak mengikut peraturan dan undang-undang. Inilah argumen yang kita dengar kenapa anak-anak ditangkap, diheret, dihumban, masuk dalam tahanan bersama dengan ibu bapa mereka. Okey.
Pertama, kami ingin menjelaskan bahawa JPAK telah berhubung. GPAK telah berhubung dengan sejumlah 96 orang ibu bapa yang anak-anak mereka telah dirampas daripada mereka. Jumlah anak-anak yang terlibat daripada 96 orang ibu bapa ini adalah seramai 174 orang. Dalam kalangan ibu bapa yang ditahan ini, JPAK mendapati bahawa ini based on survey kita, tinjauan kita. Pertamanya, 80.2% bukan ahli GISBH daripada 96 ni. 80.2% bukan ahli GISBH. Jadi kalau kata tahanan itu adalah tahanan berkaitan dengan ajaran sesat, kat mana logiknya? Dan hanya 19.8% ahli GISBH. Kedua, 49% daripada yang bukan ahli GISBH ni langsung tiada kaitan dengan GISBH. Contohnya macam saudara kita ni lah, dia memandu limo kan, bukan ahli GISBH, rambut pun tengoklah langsung tak ada tak ada ciri-ciri GISBH kan. Sebenarnya tak pakai baju hard rock. Betul lah. Dan dalam kalangan 51% yang mempunyai kaitan dengan GISBH, yang ini pun kita tak faham sejumlah besar adalah staf syarikat persendirian atau program bimbingan GISBH. Staf syarikat persendirian ni macam siapa nama itu? Syahizam kan? Kilang Ketiau. Berapa ramai staf? 17 staf. Staf enterprise. Masa mula start perniagaan, bimbingan ataupun ahli? Bimbingan hanya bimbingan. Macam mana berlaku macam ni? Sebab mereka ni mungkinlah daripada segi pekerjaan, daripada segi pendidikan, mungkin ada pilihan untuk buat benda lain lah Jadi mereka dibawa ke GISBH, tengok apa kemahiran dia. GISBH bagi modal bagi modal. Mula itu dengan apa? Sebagai apa? Masa mula-mula sebagai bimbingan tu start dengan apa? Start meniaga, lepas tu ada sampai meniaga apa mula-mula? Meniaga macam goreng pisang. Meniaga goreng pisang. Modal siapa bagi? Ada dia. Berapa bagi? Masa ada lah modal. Ada 3,000. Kalau untuk kilang tu 50,000. Yang meniaga goreng pisang? Ada lah 3,000. Kena bayar balik? Lebih baik daripada tekun. Lepas tu untuk buat kilang 50,000. GISBH bagi juga. Kena bayar. Okey. Yang lain adalah tenaga pengajar sekolah. Staf GISBH yang betul-betul holding ni staf, penjaga pusat penjagaan dan sukarelawan. Hari ni sukarelawan tak datang. Tak ada. Itu sukarelawan. Tak ada. Yang acupuncture tu tak ada. Yang itu pun menarik juga sebab dia sukarelawan. Dia bantu jaga di pusat penjagaan dia tak ada gaji, tapi dia bagi benefit semua Suami dia buat acupuncture, tapi gunakan ikhwan acupuncture. Modal semua ikhwan bagi. So atas alasan apakah mereka yang bukan ahli GISBH dan tiada kaitan dengan GISBH ini ditangkap, ditahan dan dihumban ke dalam lokap selama berhari-hari? Bukankah ini kes salah tangkapan? Apa kaitan mereka dengan sebarang dakwaan ajaran sesat? Kedua, ada alasan kononnya anak-anak yang dirampas daripada ibu bapa mereka ini diselamatkan daripada perlakuan liwat, pengabaian dan penderaan di rumah amal dan pusat penjagaan GISBH. Hakikatnya, sehingga kini Ketua Polis Negara masih belum dapat menunjukkan bukti bahawa anak-anak di rumah amal ini diajar meliwat dan dipaksa meliwat. Jika ada, di manakah modul latihan dan buktinya? Kedua, JPAK menerima maklumat bahawa kes liwat hanya berlaku di rumah amal tertentu sahaja, dan kejadian ini sudah lama pun berlaku serta melibatkan kanak-kanak daripada adik-beradik dalam keluarga yang sama dan melibatkan mangsa yang mengenali adik-adik
beradik daripada keluarga ini. Maksudnya cerita liwat ini berlaku di satu rumah amal lama dah. Orangnya pun mungkin dah tak ada dah tu. Kemudian melibatkan adik-beradik satu keluarga. Dan kalau ada mangsa yang terbabit pun, kabarnya juga sebab berkaitan dengan keluarga ini. Ini makluman daripada yang terlibat dengan JISBH lah. Tidakkah ini membuktikan bahawa perbuatan liwat ini adalah perbuatan individu tertentu dan bukan menjadi satu amalan dalam JISBH? Tidakkah ini juga membuktikan bahawa mengajar meliwat bukan sebahagian daripada kurikulum JISBH di rumah amal dan bukan menjadi amalan di semua rumah amal dan pusat penjagaan JISBH? Sudahkah polis menyemak latar belakang sumber iaitu PUKAS dan wanita yang mendakwa dirinya bekas ahli JISBH ni? PUKAS ni kita pun tak tahu daripada mana wujudnya, bawa autoriti siapa pengendalinya. Tapi polis pakai sumber PUKAS. Begitu juga Mufti Perlis dan Majlis Fatwa Perlis. So PUKAS ni siapa sebenarnya? Kita pun tak tahu siapa, polis pun tak beritahu latar belakangnya apa. Dan wanita yang mendakwa dirinya bekas ahli JISBH ni JISB ke, JISBH ke, dan macam mana latar belakang orangnya, macam mana latar belakang ahli keluarganya, ibu bapanya, adik-beradiknya. Ada tak polis cek apa yang berlaku sebenarnya? Jika kejadian liwat ini hanya melibatkan beberapa individu dan adik-beradik dari keluarga yang sama dan hanya berlaku di salah sebuah rumah amal, kenapa anak-anak di semua rumah amal terpaksa menjadi mangsa tangkapan polis? That is another question. Sejumlah besar anak-anak ini tidak ditangkap oleh polis dan JKM di rumah amal yang bermasalah di mana didakwa kejadian liwat dan penipuan berlaku. Malah pihak polis dan JKM telah menangkap mereka secara yang salah di premis yang bukan merupakan rumah amal, iaitu pusat jagaan, nursery, sekolah, asrama, pusat tahfiz dan penempatan pekerja JISBH. Ada juga yang ditangkap di rumah tumpangan, di rumah sewa dan di rumah persendirian. Rumah individu dia. Ada juga dalam kalangan anak-anak ini yang tidak bersekolah di dalam institusi kepunyaan JISBH tetapi belajar di PASTI dan di sekolah kebangsaan. Macam mana ada kes penderaan pula? Pelik. Ada anak-anak yang masih menyusu badan dirampas, ditahan, dipisahkan dan disembunyikan daripada ibu bapa mereka. Apakah tujuannya? Apa keterangan yang mahu diambil daripada anak-anak yang masih terlalu kecil dan baru dilahirkan ini? Tak logik. Ada anak-anak yang berusia 1 hingga 4 tahun yang dirampas dan disembunyikan oleh JKM sejak 11 September sehingga hari ini, iaitu sudah melebihi 30 hari. Apakah keterangan yang ingin pihak polis, JKM dan mahkamah ambil daripada anak yang sekecil ini? Ini pun kita tanya sebenarnya sebab tak nampak logiknya di mana. Persoalannya, adakah Menteri Dalam Negeri, Ketua Polis Negara dan JKM telah menyelamatkan anak-anak ini ataupun telah merampas anak-anak ini daripada ibu bapa mereka dan menafikan hak-hak mereka? Ketiga, kenyataan Mufti Perlis dan pengarah JAIS bahawa perkahwinan dan perceraian diatur oleh pemimpin kumpulan. Akad perkahwinan dijalankan dengan cara yang ditentukan oleh pemimpin kumpulan. Perkahwinan pasangan tidak dapat dibuktikan dengan keterangan dokumen yang sah dan perkahwinan antara anak dara dan teruna dibuat tanpa kebenaran pendaftar perkahwinan, cerai dan rujuk orang Islam Negeri Selangor adalah satu kenyataan yang tidak bertanggungjawab, tidak bertabayun, tidak menyiasat latar belakang sumber, mengelirukan dan amat dikesalkan. 96 pasangan yang kami semak menyangkal dakwaan Mufti Perlis dan pengarah JAIS ni. Mereka berkahwin berdasarkan pilihan mereka sendiri, malah ada yang berkahwin dengan bukan ahli JISBH. Mereka berkahwin di hadapan juru nikah yang ditauliahkan di negeri, dan kesemua mereka mempunyai dokumen perkahwinan yang sah. Ini semua ada Semua ada ni. Jadi dakwaan itu memang dakwaan yang sangat pelik.
Keempat, dakwaan Ketua Polis Negara bahawa ibu bapa tidak tampil kerana GISBS mengaku mereka ini anak yatim. Sebahagian kanak-kanak ini sudah dibinkan dengan Abdullah disebabkan perkahwinan awal tidak didaftarkan. Ibu bapa belum menuntut adalah anak ini kerana tidak mahu penipuan dan menyatakan mereka anak yatim terbongkar. Ada dalam kalangan anak-anak diajar untuk mengatakan tidak mengenali ibu bapa kandung mereka, dan dakwaan pengarah JAIS bahawa berlaku kecelaruan dalam penentuan nasab, status perkahwinan serta dokumentasi perkahwinan ibu bapa kanak-kanak adalah sangat tidak bertanggungjawab, mengelirukan dan amat dikesalkan kerana dalam kalangan 174 orang anak-anak daripada 96 orang ibu bapa yang dihubungi oleh JIPAP, selain daripada mereka mempunyai dokumen perkahwinan yang sah, ibu bapa ni, kesemua anak-anak mereka juga mempunyai dokumen kelahiran yang sah dan lengkap. Betul? Hal ini berkaitan kewujudan dokumen kelahiran anak-anak ini, dan semua mereka adalah warga negara juga telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri. Siapa ingat lagi ada videonya pada 30 September 2024 semasa Majlis Perhimpunan Bulanan KDN. Dalam video itu, Menteri dalam ucapan dia bertanya kepada audien yang saya andaikan mungkin pegawai daripada KDN atau pegawai daripada Jabatan Pendaftaran Negara, dan mereka sahkan bahawa semua anak-anak ni ada dokumen yang lengkap, iaitu dokumen kelahiran, dan sudah tidak timbul isu nasab, dan semuanya adalah warga negara. Kelima, sudahlah ibu bapa dan anak-anak ini ditangkap secara salah, JIPAP juga dimaklumkan bahawa ada pegawai JKM dan pegawai polis yang memaksa mereka menandatangani borang dan dokumen tertentu tanpa menjelaskan tujuan dokumen tersebut dan implikasi undang-undang ke atas mereka sekiranya mereka menandatangani borang tersebut. JIPAP menerima aduan bahawa terdapat pegawai JKM dan polis yang mengambil kesempatan atas pengetahuan ibu bapa yang rendah mengenai undang-undang, dan disebabkan mereka tidak diwakili peguam semasa dalam tahanan, dengan memaksa dan menipu ibu bapa ini bahawa mereka mesti menandatangani borang tersebut jika mahu dilepaskan daripada tahanan dan jika mahu menuntut anak-anak mereka. Ini borangnya. Pink. Dia siap pilih pula. Salah apa? Dipaksa pula ibu bapa tanda tangan ni. Dan ini pegawai yang dikatakan pegawai pelindung. So mungkin rakan peguam kita akan jelaskan pula nantilah, boleh tak boleh, orang tu dah kena tahan, salah tahan pula tu. Dan untuk cover up salah tahan itu, dipaksa tanda tangan borang ni, dan dipaksa pula tak dibagi tahu apa borang ni pasal apa nak kena sign. Tapi dia kena tahu kalau nak keluar daripada tahanan, kalau nak tuntut anak, sign borang ni. Dipilih pula kesalahan-kesalahan tu. Ada kesalahan, tick the box. So kesalahan yang dipaksa tanda ni, sebelum tu atas bangkah. Bangkah. Sebab apa? Sebab mungkin berat sikit. Okay, kesalahan yang mula-mula tanda tapi tak jadi tanda. Ibu bapa atau penjaga kanak-kanak itu tidak layak atau telah abai atau tidak upaya untuk menjalankan pengawasan dan pengawalan yang sepatutnya ke atas kanak-kanak itu, dan kanak-kanak itu mula terlibat dalam pergaulan yang tidak sihat. Nampak tak? Nampak tak apa yang JKM buat? Mak ayah dalam tahanan, you dah salah tangkap, dan kemudian you nak cover up, bagi tahu pada ibu bapa nak lepas tahanan kena sign, nak tuntut anak-anak kena sign. Dah lah dia orang tak diwakili peguam. Ini diselamatkan atau dianiayai? This is the question. Dia tak naklah sign yang atas tu, tanda yang bawah pula. Apa bawah tu? Ibu bapa atau penjaga anak-anak ini telah abai atau berkeberatan untuk mengadakan pemeliharaan. Nampak tak? You bayangkanlah, you orang ibu bapa dipaksa tanda tangan surat ni. Ibu bapa atau ibu atau bapa atau penjaga kanak-kanak itu telah abai
atau berkeberatan untuk mengadakan pemeliharaan, makanan, pakaian dan tempat berteduh yang mencukupi untuk anak-anak itu. Saya tak tahu apa nak maki tapi tak sepatutnya. Dahlah ditangkap di rumah sendiri dan you nak charge dia. Dan saya percaya inilah dokumen yang digunakan. Tak tahulah, saya andaikanlah. Inilah dokumen yang digunakan untuk minta justification, untuk jadi justification kepada mahkamah untuk lanjutkan lagi tahanan selama sebulan lagi. Kalaulah betul lah andaian saya ini, then pihak JKM telah menipu dan mengelirukan mahkamah untuk mendapatkan lagi tempoh lanjutan tahanan. Apa nak jadi dengan negara kita ni? Mereka tidak sedar bahawa mereka telah diperdaya untuk menandatangani pengakuan bersalah yang membolehkan mereka didakwa di mahkamah. Tindakan pegawai-pegawai JKM dan polis ini amat jahat dan tidak bertanggungjawab, dan kerajaan sepatutnya menggantung tugas mereka yang memecat mereka jika terbukti mereka telah melanggar protokol yang sepatutnya. Mereka juga patut didakwa kerana cuba menipu dan mengelirukan mahkamah jika menggunakan dokumen tersebut sebagai justifikasi untuk melanjutkan tempoh tahanan anak-anak yang dirampas ini di pusat-pusat tahanan JKM. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dan Ketua Pengarah JKM mesti dipertanggungjawabkan jika paksaan dan penipuan ini benar-benar berlaku. JIPAK juga berpandangan bahawa terdapat banyak kecelaruan tangkapan dan tahanan yang tidak mengikut undang-undang, pelanggaran peraturan hak asasi manusia dan artikel 9 dan 18 Konvensyen mengenai hak kanak-kanak dalam global dan tindakan merampas, menahan, memisahkan dan menyembunyikan anak-anak ini daripada ibu bapa mereka.